Okay, kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهتدون. وقال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال. أما بعد. Alhamdulillah, sudah hadiri dan hadirat muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari yang dirahmati sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah kurniakan kepada kita pelbagai kurniaan dan kelebihan, khususnya dengan kelebihan yang ada pada bulan Ramadan, yang insya-Allah Allah akan muliakan kita dengan diberikan dan dikurniakan rahmat-Nya, dengan banyaknya ganjaran, dengan dihapuskan dosa dan dipermudahkan urusan kita insya-Allah. Apa yang kita harapkan selepas Ramadan ialah istiqamah. Okey. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya oleh seorang sahabat oleh Abdullah bin Al-Amru Al-As, tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kulli qawlan fil Islam la as'alu ahadan ghairak. Wahai Rasulullah, beritahu satu perkara dalam Islam ni aku tak perlu tanya orang lain lagi. Maknanya dengan orang kata apa, cukup panduan yang Nabi bagi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, kul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah, thumma istaqim, kemudian terus istiqamah. Begitu juga di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang istiqamah, iaitu ma duwima alaihi sahibuhu wa infal. Apa yang duwima, dilakukan berterusan walaupun sedikit. Maka inilah yang kita nak ambil semangat pada Ramadan, yang disebut juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Nabi kata, man shama Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan diikuti dengan bulan Syawal 6 hari, maka dia seumpama dia berpuasa sepanjang tahun. Jadi yang pertama kelebihan sebagaimana dalam Islam ni, untung kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana amal kita setiap ada, kata biasa minimumnya ialah 10 kali ganda. Okey, bahkan dia boleh naik lagi sampai beratus, beribu, sampai tak boleh nak bilang kerana banyak. Ini rahmat Allah yang Allah sediakan kepada kita. Jadi kalau kita kira secara mudah, Ramadan ni 10 bulan campur 2 bulan setahun, maknanya 35 hari. Walaupun Ramadan tahun ni terkejut mesti terkejut, anak raya sini plan nak raya di kampung. Okey, plannya ialah hari Senin tu nak beli baju raya untuk anak-anak. Okey, ada umur, bakal umur lah. Jadi 35 ataupun 36 hari
Seumpama kita puasa setahun, jadi kalau tahun depan setahun, berapa sepanjang masa. Yang pertama dari segi kelebihan, kelebihan yang bahkan lebih daripada itu lagi sebenarnya. Yang keduanya ialah Nabi nak ajar kepada kita, yang boleh kita ambil pelajarannya ialah amal-amal bulan Ramadan jangan berhenti setakat Ramadan. Habis Ramadan habis tu. Okey, bulan Ramadan, sebelum Ramadan kita ganjaran seolah kita mendirikan qiyam malam sepenuhnya pada waktu itu. Okey, bermakna witir sekali kita follow. Lepas Ramadan tak buat pula. Jadi rugi. Okey, jadi apa yang boleh kita buat yang disebut tadi istiqamah. Okey, bagaimana kita nak letak level istiqamah? Itu berapa? 6 hari per dengan 30 dengan 100. Bermakna 1/5 dengan 100 20%. Melepas ni amalan-amalan yang kita buat dalam bulan Ramadan jangan kurang pada 20%. Contohnya kalau puasa 30 hari, 6 hari puasa sunat lepas Isnin Khamis ke, ataupun puasa Yaumul Abyad, hari putih 13, 14, 15, ataupun puasa yang sempena-sempena tertentu. Contohnya ialah puasa hari Arafah, ataupun puasa hari Tarwiyah, hari ke-8 ke-9. Okey, ataupun kita puasa Muharram. Jadi biar kalau boleh cuba untuk kita ajar 6 hari puasa sunat selepas ni. Sebab apa? Sebab kita nak 20%. Kalau kita baca Quran 1 juzuk sehari, 20 muka surat, maka 20% 1/5 nya ialah 4 muka surat. Lepas ni jangan kurang daripada 4 muka surat. Kalau tak cukup 4 muka surat, jangan tidur. Okey, tidak qada balik. Sebab kita nak terus, okey, supaya orang kata ada penerusan. Kalau boleh kita extend sampai bulan Syawal. Kalau boleh kita panjang lagi bulan Zulkaidah. Okey, kalau boleh sampai lagi bulan Zulhijjah. Kalau boleh sampai jumpa Ramadan balik. Kalau boleh lagi sampai kita dijemput oleh Allah. Kita terus istiqamah. Jadi kalau tak boleh semualah. Kalau boleh buat semua lagi baik. Okey. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita doa kemudahan kepada kita untuk kita terus istiqamah selepas daripada bulan Ramadan insya-Allah. Jadi insya-Allah kita sambung perbincangan kita dalam kita start dengan hadis dulu. Dan selepas ni akan sentuh mungkin tak sekejap lah ataupun tak panjang lepas. Okey. Jadi kita mulakan dengan hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 iaitu agama itu mudah dan senang. Okey. Jadi maksud mudah ni bukan kita buat-buat mudah. Okey. Tetapi memang Allah turunkan agama kepada kita untuk kemudahan. Okey. Dan untuk maslahah. Maslahah maknanya bukan untuk nak menyusahkan kita. Kena sembahyang 5 waktu, bukan nak menyusahkan kita. Kena bayar zakat, bukan nak menyusahkan kita. Kena haji, bukan nak menyusahkan. Balik kita solat malam, qiyamul lail umpamanya, sebenarnya dia bagus untuk orang yang aliran darahnya tersekat-sekat, banyak kolesterol. Sebab jangan duduk lama. Kita relax, jantung kita kecil daripada ni lagi. Itu lah. Jadi apabila kita aktif kembali, bangun, maka aliran darah akan circulation dia akan laju. Bermakna nak kena heart attack ataupun nak kena masalah berkaitan dengan sumbat saluran darah kita, risikonya kurang berbanding dengan orang yang tidur. Sebab itulah kita disuruh makan maknanya awal. Dinner tu awal. Supaya tidak ada lagi aktiviti, biar memang betul relax pada waktu itu. Kemudian kita kerja balik di awal pagi. Yang keduanya antaranya ialah di awal pagi kita dapat oksigen terbaik. So oksigen terbaik itu bila memang dia akan bawa bersama dengan aliran darah kita. Maka Nabi sebut afdhalus salati ba'dal maktubati as-salatu fi jawfillah. Solat yang paling afdal selepas solat wajib ialah solat pada waktu malam, pertengahan, lebih daripada pertengahan malam. Sebab dia mengandungi hikmah yang macam-macam. Kan? Jadi itu di antara sifat agama ialah dia kebaikan.
orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara kelebihan yang cukup hebat. Okey. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi 'ulumihi. Okey. Jadi Islam ni kita follow sebagaimana sepatutnya. Jangan buat lebih daripada sepatutnya. Okey. Jangan buat lebih daripada sepatutnya dan juga jangan buat kurang daripada yang sepatutnya. Sebab apa? Sebab kita buat lebih-lebih daripada yang sepatutnya, yang mungkin memberi kesan yang buruk pada kita. Okey, tanya rajin bukan main lah. Lepas tu tinggal terus. Itu yang dimaksudkan dengan tidaklah memberatkan agama, melainkan seorang itu dia akan kecundang, dia akan kalah. Kenapa? Kerana sifat manusia, kita ni dia ada limit dia. Okey, dia ada hak dia, dan dia ada, kita kata dia punya naik turun kita, emosi dan sebagainya lagi. Okey, waqaribu, dan dekatilah. Okey, fasaddidu, maka perbetulkanlah sebagaimana yang Allah SWT syariatkan kepada kita. Waqaribu, okey, dan hendaklah kamu, maka hendaklah kamu betulkan dan hendaklah kamu sederhanakan. Okey. Wa abshiru, dan kamu gembirakan. Qaribu ni kalau kita tengok terjemahan di sini ialah maknanya kamu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Okey. Dalam keadaan tidak melampau, dalam keadaan sebagaimana yang diajar oleh agama. Wa abshiru ialah gembirakan. Maknanya kita ni sebagai manusia ada sifat dia. Kita buat dalam keadaan kita suka, kita teruja, kita buat dalam keadaan kita mempunyai keinginan. Okey, terutamanya dalam perkara yang sunat, yang fadail. Kalau yang wajib, memang kita kena buat sebagaimana yang diperintahkan. Okey, contohnya solat subuh, rasa penat, rasa letih, tak payah buat. Itu tak boleh. Okey, benda yang wajib tetap wajib. Yang sunat, kita ada option, dan kita buat dalam keadaan kita cegah, kita sihat. Okey, kita rasa happy. Okey. Dan adalah kamu minta pertolongan pada waktu pagi dan petang, dan juga suatu bahagian daripada malam. Okey, iaitu akhir malam. Jadi menurut hadis tersebut, nyatalah bahawa agama ini adalah agama Islam. Okey, iaitu agama Islam adalah mudah petunjuknya dan mudah mengamalkannya. Maka orang yang menyusahkan, memayah-mayahkan serta melampaui dalam perkara agama, khasnya dalam urusan ibadah, akan dikalahi ataupun akan menemui kekecewaan. Contoh dia begini adalah orang puasa sunat. Okey, puasa sunat sepanjang masa. Okey, menyebabkan maknanya suatu masa nanti okay, dia akan rasa jemu. Lantas dia tidak mengamalkannya lagi. Okey, jadi dimaksudkan dengan Islam ni agama yang mudah sebab sememangnya Allah telah jadikan kita dan Allah beri syariat kepada kita yang disebut taklif. Okey, kita ni mukallaf. Mukallaf adalah orang yang diberati. Okey, mukallaf. Kallafah ni adalah kalau kita nak sebut benda yang kita kena pikul, beban. Okey, tapi beban itu yang mampu kita pikul. Sebab itulah disebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan beratkan kita, melainkan wus'aha, yang mampu untuk kita nak pikul. Kalaulah di luar kemampuan Islam, Allah, sebab Islam datang daripada Allah, Allah tahu habis. Maka Islam sudah sediakan satu alternatif, namanya rukhsah, kelonggaran. Okey, rukhsah. Jadi dalam hukum, kalau kita ikut pembahagian hukum taklifi, dia banyak jenis. Salah satunya pembahagian dari segi, okey, yang pertama disebut azimah, yang kedua disebut rukhsah. Okey, hukum hukum taklifi. Boleh.
Okey. Okey, hukum ni kalau kita tengok dari segi hukum okey. Dia ada taklifi, dia ada satu lagi wada'i. Okey. So hukum taklifi ni dia ada banyak pembahagian, antaranya ialah dari segi berkaitan dengan mukallaf ialah azimatun, yang kedua ialah rukhsah. Azimah ni hukum asal. Okey. Rukhsah ni dia ada kelonggaran. Okey, dia ada tiga. Yang pertama ialah hukum yang sabit. Okey. Yang keduanya ialah bersalahan dengan dalil. Yang ketiga ialah uzur. Okey. Okey, ini hukum asal. Contohnya solat zuhur 4 waktu, 4 rakaat. Itu hukum asal. Okey. Solat kena berdiri. Ini hukum asal. Okey. Dia ada dalil dia. Okey, dia ada maknanya asal dia lah. Sebab apa? 4 rakaat dan sebagainya. Ini asal, aslun. Okey. Kemudian kalaulah ini kita akan sebut maksud mudahnya ialah yang boleh buat. Kalau tak boleh buat, okey, maka Islam sediakan alternatif. Namanya rukhsah. Okey, apa itu rukhsah? Rukhsahnya ialah hukum sabit, hukum yang Islam iktiraf. Okey, solat duduk, solat baring, Islam iktiraf. Okey, tetapi yang ni tidak dalil, tak ada dalil ataupun bersalah dengan dalil. Okey, dalil asal solat berdiri, dia duduk. Kan? Dia baring. Solat zuhur dengan asal dia kaku sekali, jamuk takdim atau takhir, ataupun dia qasar, 4 jadi 2 kan. Ini bersalah dengan dalil asal. Sebab apa dibenarkan? Li uzrin, kerana keuzuran. Itu yang kita sebut di sini. Maknanya apabila ada kekangan, ada sesuatu, maka Islam terus beri jalan keluar, iaitu tidak akan bebankan dia yang dia tak mampu. Ini namanya rukhsah. Okey. Rukhsah. Sebab itulah antaranya rukhsah ni, kalau kita bahas rukhsah ni, dari segi rukhsah antaranya ialah dia ada 4. Yang pertama wajib hukum dia. Yang kedua sunat. Yang ketiga harus. Yang keempat khilaf aula. Okey, sebab apa? Sebab kemudahan yang Allah nak bagi sampai pada tahap wajib. Contohnya ialah dia sesak pada pasir, unta dia mati. Contohnya tak ada makanan dah. Okey, jadi kalau dia tak makan, dia akan mati. Okey, kalau dia makan, yang adanya ialah unta dia yang baru mati, haram hukumnya kan. Maka di saat ini dia berhadapan dengan kematian, ataupun dia kena makan makanan yang haram. Okey. So dalam bab ni, untuk jaga hidup dia supaya dia boleh hidup, maka dia dibenarkan untuk makan makanan tadi, bukan sekadar harus, tapi wajib makan. Sebab apa? Kalau tak makan mati. Sampai tahap macam tu Allah beri kelonggaran, kemudahan kepada kita. Ada hukum sunat. Contohnya ke dalam masa kita musafir. Musafir kalau solat jamak, solat qasar, kita boleh 2 pahala. Pahala wajib, pahala sunat. Boleh pahala sunat lagi. Itu dalam mazhab Syafi'i lah. Okey. Maknanya kalau kita musafir, kita nak solat apa boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita jamak ataupun jamak dan qasar ataupun qasar, kita boleh laksanakan yang wajib. Okey, pahala tak berkurang pun walaupun buat 2 rakaat. Syaratnya orang yang pahalanya ialah khusyuk tu, 2 rakaat, dan boleh pahala sunat lagi sebab kita ambil kemudahan yang Allah sediakan. Kita buat bukan buat mudah-mudah. Okey, buat bukan ni, tapi kemudahan Allah lagi. Okey. Dia ada hukum harus. Contohnya jual salam. Kita tempuh baju raya. Okey. Asalnya tak boleh.
Sebab bila kita bayar duit, barang kita ambil, kita bayar duit kan. Sekarang ni kita bayar deposit, barang tak ada lagi. Okey, 2 minggu nak raya baru dapat kan. So dibenarkan. Sebab apa? Sebab payah nak tunggu. Nak tunggu depan depan apa, tukang gunting, tukang jahit 6 bulan duduk depan dia tengok dia buat. Jadi memang Allah tahu payah, maka dibenarkan disebut jual salam. Tapi syaratnya ialah kena gambarkan macam ni kita akan dapat sebenarnya kita gambarkan. Ini jualan dalam internet harus mengambil hukum internet pun ni syarat tidak ada penipuan. Maknanya dia describe macam ni kan, macam ni kita akan dapat, dan kita boleh refund apabila benda yang dia buat tak sama sebagaimana yang dia gambarkan. Okey, semua ni adalah untuk memberi kemudahan kepada kita. Dan yang keempat adalah khilaf aula. Khilaf ni bersalah dengan aula. Maknanya boleh kita ambil rukhsah, kelonggaran, tapi baik kita ambil hukum asal. Dia macam tu. Okey, dalam kes ni yang lain anda tak pasti. Antaranya ialah puasa bulan Ramadan bagi orang yang contohnya dia musafir, dia bekerja berat. Bukan orang yang uzur. Yang uzur memang dia haram berpuasa. Tapi yang ni dia boleh puasa, tapi dia rasa penat, dia rasa macam-macam kan. So dia boleh buka puasa bagi orang musafir walaupun tak penat, sebab membolehkan dia rukhsah ialah kerana musafir. So dia boleh dua marhalah. Ataupun dia kerja berat, maka dia berbuka. Boleh dia berbuka. Tapi kalau dia boleh bersabar, cuti musafir, dia boleh terus puasa, ataupun yang kerja berat dia boleh tahan puasa, lebih baik daripada dia buka puasa. Boleh buka puasa, tapi lebih baik. Sebab apa? Sebab kelebihan dalam bulan Ramadan tetap tak sama dalam bulan lain. Itu antaranya kemudahan. Jadi nak jelaskan di sini ialah betapa cantiknya agama, kerana agama bila dia suruh berdasarkan kepada hukum taklifi, kemampuan kita. So kalau tak mampu, dia terus bagi alternatif. Ini apa dia? Ni hukum wad'i. Yang ni biar dulu. Hukum taklifi dia berkaitan perbuatan kita. Contohnya ialah wajib kita puasa sebab kita cukup 3 syarat. Islam, berakal balik, kan? Ini hukum taklifi. Hukum wad'i dia tak kisah benda tu. Hukum wad'i contohnya ialah di sini sebab, syarat. Mani. Sebab sebagai contoh zuhur. Sebab zuhurnya ialah gelincir matahari. Gelincir matahari masuk zuhur. Tak ada gelincir matahari, tak ada zuhur. Dia tak ada kaitan dengan tak ada kaitan sangat dengan diri kita. Kan? Mampu tak mampu itu nombor 2. Tapi ini sebab. Sebab dia 100%. Ada sebab, ada hukum. Tak ada sebab, tak ada hukum. Contohnya ialah umum kita sebut macam itulah, matahari, solat berdasarkan kepada peredaran matahari. Gelincir matahari, zuhur. So kalau tak gelincir, tak masuk zuhur lagi. Kalau asal umpamanya matahari sama panjang dengan kita, lepas tu panjang sikit daripada kita, masuk asar. Itu kalau asar. Ini sebab. Syarat hampir sama dengan ni, tapi dia macam ni. Syarat ni dia tak sepenuh. Kalau tak, kalaulah tak ada syarat, tak ada hukum. Tapi kalau ada syarat, tak semestinya ada hukum. Ni perbahasan usul fiqh. Dia macam peninglah sikit tapi anda ulang balik kalau sampai waktu dia lah. Syarat contohnya ialah ambil sembahyang. Tak ada sembahyang, membolehkan solat kan? Tak ada solat, bermakna tak ada sembahyang, tak boleh solat. Tak semestinya ada syarat, ada sembahyang, kena solat. Contoh sekarang ada sembahyang, nak solat zuhur boleh? Tak boleh. Kena tunggu syarat lain pula masuk waktu. Ini syarat. Bermakna kalau ni 100% lah. Ada dia ada, tak ada tak ada. Kalau yang ni bila ada syarat lain lagi kan. Jadi maknanya dia dalam keadaan yang tak berkait sangat dengan kemampuan kita. Ini berkait kemampuan kita. Mampu buat ni, tak mampu mari sini. Umpamanya sekarang ni orang yang di hospital, dia tak mampu nak ambil air sembahyang penuh, maka kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau ada POP di kaki contohnya,
ataupun ada balutan, maka dia kena tayamum. Sebab apa? Sebab dia sudah hilang kemampuan untuk ambil air sembahyang penuh, maka dihukum. Okey. Kemudian kalau kita bahas lagi dalam perbahasan, umpama dalam mazhab Maliki, dia just lalukan saja atas bandage. Okey, maklumlah apa kalau kita nak umpamanya kalau kita ambil air sembahyang, kemudian katalah ada balutan kat sini. Okey. Maknanya bila sampai sini basuh tangan, kita kena tayamum. Kenapa? Sebab air tak rata, tak kena kan tayamum. So bila tayamum tak komplit juga. Bawa tayamum muka dengan tangan. So dia solat hormat waktu. Okey, lepas sihat kena qada balik. Itu dalam mazhab Syafi'i. Okey. Kalau kena kaki tak apa. Okey, kalau kena kaki umpamanya kan. So bila katalah dia ambil sembahyang semua dah, bila sampai kat kaki, dia boleh sebelum ataupun selepas. Maknanya sama ada dia ambil tayamum dulu, barulah dia basuh kaki yang boleh basuh ni, yang ada balutan, dia je orang kata apa? Lalukan gitu je, sapu gitu je. Okey. Dia pun ambil tayamum. So tayamum okey. Sebab apa okey? Basuh kat dia sapu kat muka okey, kat lengan okey kan? So dia solat. Tak perlu qada sebab syarat untuk bersih dia dah settle. Okey, tapi kalau kat sini problem lah, sebab sini okey kan, sapu sini tak okey, wuduk tak okey, tayamum pun tak okey, so tak terangkat untuk taharah, kebersihan dia. So dia kena qada dalam mazhab Syafi'i. Okey, kalau dalam Maliki dia tak perlu tayamum, dia sapu je. Itu perbahasan mazhab lah. Cuma nak ceritanya ialah okey, hukum asas dia. Kalau ada halangan, ada kepayahan, ada masalah, okey, tu Allah bagi ruang di sini, iaitu rukhsah. Okey. Sebab kalau dalam isu solat di hospital ni, itu antara benda yang kita kena baikilah. Sebab mazhab orang kita ni sakit je tak sembahyang terus. Dia macam tu. Sedangkan dia sihat ya. Bukan sihat mana dia boleh bergerak. Sebab kalau dia tak sembahyang, tiga ni tak ada. Islam, maknanya kalau dia keluar dari Islam lah contohnya. Okey, akil, berakal. Bermakna kalau dia gila, tak wajib lah. Ataupun dia pensan sepanjang hari, maka tak wajib lah. Sebab apa? Sudah hilang kewarasan. Balik. Budak-budak umpama kan, dia tak wajib. So kalau cukup tiga ni, Islam, berakal, balik, sakit je, kena solat. Itu mazhab yang kita kena baiki. Sebab memang macam tu daripada dulu lagi. Sebab orang kita ingat sakit ni ambil sembahyang tak boleh, tak sembahyang, tak boleh, qada pun tak boleh. Bukan tak boleh, tak memadai. Sebab kita boleh buat. Ustaz, kalau keadaan darurat, kalau kita bertasbih dengan Hanafi dekat sembahyang, boleh tak? Dia boleh. Okey. Cuma dia kena belajar sikit lah. Ambil air sembahyang Hanafi, Maliki ada sikit beza. Kalau Maliki basuh kepala ni, kalau kita ni nasiyah sikit, sejeput, 3 urat rambut pun boleh dah. Tapi kalau Maliki mu'zam, dia macam tu. Maknanya kena buat. Sebab tu kata dia gini, kita nak ambil mazhab lain boleh. Okey, tapi jangan satu amalan kita gabung semua. Solat campur. Rakaat pertama Syafi'i, rakaat kedua Maliki. Okey. Solat okey, kalau Syafi'i, Maliki. Ambil air sembahyang benda lain tu. Okey, ambil air sembahyang Maliki tadi kan. Solat Syafi'i. Okey, okey. Boleh. Tak ada masalah. Okey. Cuma dia adalah pandangan-pandangan khilaf tu biasalah. Okey. Awak kata kalau Syafi'i memanglah Syafi'i semua. Tapi kadang-kadang dalam setengah keadaan tertentu kemungkinan ada kita taklid, ataupun kita ikut, tapi sifatnya ialah maslahah, memudahkan kita, bukan kita saja buat mudah. Okey. Contohnya kalau kita pergi buat umrah haji kan. Kalau mana kita pasti kalau tawaf akan sentuh umpamanya. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, mana bersentuh tu batal. Bila batal dah 7 pusing 7 dah, nak habis dah, orang setuh turun balik ambil sembahyang.
nak turun balik ambil sembahyang, kalau sekarang kena keluar tu. Okey. Okey, jadi jenuh tak habis dah di situ je. 2 hari. Tak habis tawaf. Jadi ada kemudahan-kemudahan yang disediakan. Cuma kita kena tahu. Okey, bila kita nak beramal dengan mazhab, kita kena tahulah. Okey, walaupun taklid tak apa, tapi kena tahu. Bagaimana kita solat lah kan. Tahu rukun-rukun dia dan seumpama. Okey, jadi umumnya macam itulah. Apa? Kemudahan. Okey, manik. Okey. Yang ni tak faham tak apa. Okey. Dia sana hurai. Manik ni dia lawan dengan syarat. Manik okey, kita kata ada dia macam mana kita kata kencing lah ataupun kentut. Okey, maknanya ada dia tidak ada hukum. Tak semestinya tak ada dia ada hukum. Contohnya ialah kencing lah. Ada kencing, tak ada hukum. Maknanya tak boleh solat. Tak semestinya tak kencing ada hukum. Maknanya kita bersih, tak kencing, tak semestinya boleh solat sebab bersih satu kan daripada najis. Ada lagi syarat lain. Ada lagi perkara lain yang mana kita kena follow. Jadi dia lebih kurang dua ni, lebih kurang dua. Itu perbahasan dalam usul fiqh sebenarnya. Jadi kalau usul fiqh kita nak belajar kaedah-kaedah hukum ataupun kaedah-kaedah yang berkaitan dengan sesuatu lah. Itu maksud maknanya Islam itu mudah. Kita jangan kita buat ataupun memayahkannya, mungkin disebabkan oleh kita semangat sangat. Ataupun disebabkan oleh kita ini maknanya begitu teruja untuk melakukannya. Sebab apa? Sebab dibimbangi, takut sampai satu masa kita jemu ataupun kita give up, kita tinggal. Jadi nak beritahu Islam ini agama yang sememangnya bersifat maslahah. Beri kemudahan kepada kita dan cara dia beri kemudahan sebagaimana yang huraikan di sini. Cuma satu benda je, iaitu kalau kita nak buat lebih-lebih, boleh, tapi kita buat dalam keadaan dia tidak akan memberi kesan kepada kita. Contohnya kita lakukan secara istiqamah. Maknanya puasa Isnin Khamis, lama-lama kita top up lagi. Isnin, Selasa, Khamis contohnya kan. Lama-lama dia menjadi kebiasaan kepada kita, ia tidak membebankan kita. Sebab itulah pernah satu ketika Abu Darda ni adalah salah seorang abid, orang ibadat yang kuat, sehingga dia buat ibadat adalah pengabaian, termasuklah mengabaikan isteri contohnya. Dan mungkin mengabaikan kesihatannya dan sebagainya. Maka satu hari Salman Al-Farisi datang, bertamu di rumah dia, tidur di rumah dia. Maka bila masuk saja peroblah, bangunlah dia. Hebat dia buat ibadat. Bangun, kemudian dia nak solat. Maka Salman kata, Salman tanya, nak apa? Dia kata, nak ihya'ul lail, menghidupkan malam. Maka termasuklah solat, baca Quran dan sebagainya. Jadi Salman kata, tidur dulu. Jadi dia hormatlah pada Salman tetamu. Kalau kan rumah dulu simple-simple je. Maknanya kata-kata kemah, maknanya kemungkinan adalah sekat sikit untuk isteri dia contohnya. Yang ni tidur gitulah. Jadi bila Salman kata demikian, maka Abu Darda pun ikutlah. Kemudian dia bangun lagi. Maknanya ni awal tengah malam. Kemudian yang baru tengah-tengah malam. Ataupun yang bahagian kedua. Dia ada bahagi 3 malam kan. Bahagian kedua katalah mungkin pukul 2, 2.30, pukul 3. Salman kata tidur. Dia tidur. Kemudian 1/3 akhir, katalah sekitar pukul 4 ataupun pukul 5 tu, maka Salman pun dia bangun. Salman kata tak apa, kita sama-sama menghidupkan malam. Kemudian Salman beri nasihat kepada Abu Darda, mengatakan li badanika alaika haqqan, bagi badan kamu ada hak untuk rehat kan, untuk tidur tu rehat lah kan. Wali ahlika alaika haqqan, pada isteri kamu. Kita sebut ahli, kita akan bahas nanti. Sebut ahli, makna spesifik ahli isteri.
Yang follow isterinya ialah anak, keluarga. Sebab daripada isteri lah akan ada anak kan, family. Jadi wali ahlika, bagi isteri kamu, alaika haqqan, ada hak, iaitu untuk kamu menggaulinya. Okey, tanggungjawab. Nafkah, selain pada nafkah zahir, nafkah batin. Jadi kena laksanakan tanggungjawab. Okey, kalau tak laksana tanggungjawab, maknanya dosa tu. Okey. Jadi fa'ti kulladhi haqqin haqqah. Maka kamu berilah setiap hak akan haknya, sebab ini tanggungjawab kamu. Maka bila disebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata benar apa yang dinyatakan oleh Salman tadi. Maknanya kita ni boleh nak buat, nak solat ratus rakaat boleh, tapi hak-hak lain tu kena jaga. Sebab kalau kita fokuskan ni, kita boleh pahala yang banyak. Kita abaikan tanggungjawab lain, boleh dosa. Baca Quran sampai 10 juzuk boleh, tak ada masalah, tapi tak cari nafkah untuk anak dan isteri, itu dosa. So Islam tak ajar benda macam ni. Islam ajar kepada kita yang kita sebut sebagai wasatiyah. Wasatiyah ni ialah seimbang. Seimbang maknanya kita buat yang pertama, kita laksanakan semua tanggungjawab. Yang kedua, kalau nak buat yang terbaik. Tak boleh, tak ada masalah, tapi laksanakan semua tanggungjawab. Yang ketiga, kita bebas. Bebas dalam arti kata ruang yang dibenarkan pada kita. Okey, dalam keadaan kita buat yang terbaik. Itu wasatiyah. Bukan kita kata wasiah kesederhanaan, buat separuh, 50 je. Buat 50 ikut Islam, 50 tak ikut Islam. Itu tak, bukan kesederhanaan. Kita ikut Islam 100%. Okey, laksanakan tanggungjawab sebaik mungkin dan kita buat yang terbaik. Itu antara wasatiyah. Okey. Jadi itu yang dimaksudkan dengan maknanya kita melakukannya dalam keadaan mengikut kemampuan kita. Okey. Itu secara umum, general. Dalam Islam secara umumnya dia ada kaedah umum macam tu. Sebagaimana secara umumnya ialah hukum asal tu kan. Tetapi ada setengah-setengah perkara dia orang kata kita tengok case by case. Sebagai contoh sebagai contoh, ada orang seumpamanya Imam Bukhari. Kalau kita baca biodata Imam Bukhari, separuh malam bangun solat. Tadi kita dengar cerita, okey, maknanya Abu Darda nak bangun separuh malam, nak bangun solat, Salman halang. Okey, suruh dia tidur supaya dia dapat rehat. Ini Imam Bukhari takkanlah dia tak reti, sebab dia hadis yang paling hebat ni. Takkan dia tak reti kan? Dia ni separuh malam bangun dah solat. Bila dia berhenti, subuh. Jadi seolah-olah dia buat berlawanan dengan apa yang ada dalam hadis. Kita nak jawab macam mana? Nak kata dia tak reti hadis? Tak reti hadis apa? Dia ni kalau tarah dia king, orang kata Amiril Mukminin, raja. Kalau bab hadis ni raja dia. Macam mana tu? Ini special case. Sebab apa? Imam Bukhari bila dia solat pertengahan malam, dia bangun dah untuk solat malam. Pembantu dia yang muda bila nak bangun, dia kata kamu tidur dulu. Beza dengan tadi kan. Tadi yang ni suruh tidur, yang ni orang dia buat ibadat, dia suruh budak muda tu tidur. Okey. Kenapa Imam Bukhari buat demikian? Sebenarnya tidak bersalahan dengan hadis tadi. Hadis tadi secara umum. Sebab apa? Sebab yang suruh tidur tu untuk dapat rehat. Supaya dia dapat rehat, dia laksanakan tanggungjawab dia. Imam Bukhari dia solat malam sampai habis. Okey, sebab dia solat itu dia dapat kerehatan macam dia tidur. Tak ada masalah. Okey, kalau boleh macam tu, boleh. Okey, buat tu. Tidak menjadi masalah. Sebab apa? Sebab sebenarnya bila kita laksanakan ketaatan, seluruh anggota badan kita redha dengan kita. Sebab tu dia tak against kita. Kalau against kita tu jadi penat, jadi berat. Jadi ini special case lah. Sebab apa? Sebab tak semua orang macam ni. Kan? Bukan calon-calon orang. Kan? Imam Bukhari tengok macam mana. Dari segi amanah dia, dari segi kesungguhan dia, dari segi takwa dia, dari segi amalan dia. Mungkin sesuai untuk dia. Tapi umumnya kita tak pakai lah yang ni. Umumnya kita pakai yang umum tadi, iaitu kena rehat, biasa tidur, laksanakan tanggungjawab umpamanya. Jadi mungkin
dia kurang tanggungjawab tertentu. Sebab Imam Bukhari orang dulu kalau dalam bidang hadis kerjanya merantau tak ada sebab, bergerak sana bergerak sini. Sebab itulah ada di kalangan mereka yang tak kahwin pun. Okey, sedangkan kalau kita tengok syariat dalam Islam kena kahwin. Jadi kita kena tengok case by case. Ada reason tertentu yang dia dapat exception, pengecualian. Tapi kita tak boleh nak umumkan benda ni. Sebab apa? Sebab untuk kes dia mungkin boleh. Jadi dalam hukum rukhsah ni dia ada macam tu. Untuk kes ni dia macam ni, untuk kes macam ni, walaupun kita sebut macam tu. Okey. Kemudian kita tengok di sini juga sikit lagi dalam perenggan kedua, agama Islam amat mudah dan senang. Segala hukumnya, peraturannya serta ajarannya telah sedia diatur dengan baik sehingga amat mudah dan senang bagi sesiapa yang mengerjakannya sepanjang umur hidupnya. Maka tidak adalah ada orang yang menyusah-nyusahkan agamanya, memayah-mayahkannya, melainkan dia dikalahkan dan dikecewakan. Kerana inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda yang tersebut menyuruh umatnya. Okey, Nabi suruh kepada kita. Sebab dalam Islam ni sebagaimana yang ditunjuk sini dah, maknanya dah clear dah. Okey, persoalannya okey, maka tidak menjadi masalah. Okey, contohnya katalah seorang ibu yang sedang mengandung. Bila dia jumpa doktor, okey, doktor tengok ada sesuatu yang pelik. Okey, kemudian doktor akan consult dengan board of doctors yang lain. Akhir sekali dia panggil, dia kata, puan, kita nasihatkan puan untuk gugurkan kandungan. Kita kata, mana boleh, haram ni, dosa besar ni. Menggugurkan kandungan seolah-olah membunuh orang yang hidup. Dari segi besarnya dosa. Tiba-tiba dia suruh kita gugur kandungan. Okey, sebab apa? Dia beritahu berdasarkan kepada kita katalah ilmu dia, pengalaman dia. Okey, maknanya yang ni maknanya risiko untuk maknanya dia menyebabkan terancamnya nyawa dia adalah amat besar. Okey, katalah 80, 90% umpamanya. Okey, 90%. Jadi macam mana nak buat? Okey, macam mana nak buat? Maknanya nak gugurkan kandungan ataupun nak jaga nyawa dia. Maka marilah kaedah adalah usul fiqh ataupun qawaid fiqhiyah yang disebut irtikab akhafud dararain. Ambil mudarat yang lebih ringan, ataupun disebut ad-darurah tubihul mahzurah. Darurat membolehkan perkara yang ditegah. Okey, iaitu gugurkan kandungan memang dah susah. Tapi dalam kes ni, okey, dengan orang kata dengan kita kata apa? Pengakuan daripada doktor yang memang pakar dalam bidang dia, dengan pengalaman-pengalaman yang sudah ada, dengan ilmu yang memang jelas dah tentang kebarangkalian kalau dia mengandung memang dia akan mengancam nyawa dia. Okey, jadi dalam bab ni okey, Islam membenarkan untuk digugurkan kandungan kerana nak jaga nyawa yang sudah ada, nyawa ibu, bandingkan nyawa yang baru nak ada, iaitu nyawa anak. Ini kaedah yang ada dalam Islam yang sememangnya mengambil kira maslahah. Okey, iaitu kemudahan kepada yang ada pada seseorang. Okey. Jadi berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya okey yang boleh kita ambil daripada hadis ini ialah betul jujur dalam segala amalan menurut yang diaturkan. Maknanya ikut saja sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua ialah bersederhana dalam amalan supaya terpelihara daripada perasaan jemu dan bosan. Ini wasatiyah nak sebut tadi. Sederhana dalam arti kata seimbang. Maknanya janganlah, kalau kita boleh buat lebih tak apa. Tapi kalau kita buat lebih akan bawa kepada jemu, bosan, akhir sekali kesan negatif, maka lebih baik kita buat secara berdasarkan kepada kemampuan kita. Yang ketiga, sentiasa bergembira dengan harapan mendapat balasan Allah setelah dikerjakan amal-amal kebajikan itu. Sebab itulah kalau bab puasa sebagai contoh, dia ada hari-hari yang puasa hari ni Allah akan kafarah dosa kita setahun. Supaya apa? Supaya kita gembira untuk buat. Begitu juga dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Jadi ini penting untuk merangsang kita supaya kita bersungguh. Okey. Tetapi tidaklah sampai pada tahap kita buat sungguh-sungguh sampai peringkat Ramadan saja kita buat. Lepas Ramadan tak sembahyang teguh. Ini antara peranan yang berlaku di dalam hadis palsu.
Ada palsu, dia panggil kau-kau punya ni. Menyebabkan orang kata cukup dah kita amal bulan Ramadan. Okey, fadilah. Tunggu Ramadan tahun depan pula. Okey, macam orang haji lah, niaga kan. Orang niaga haji memang dia boleh untung banyak. Barangkali tak buka kedai pun tak apa. Buka kedai balik haji tahun depan. Okey. Jadi dalam Islam tidak digalakkan perkara demikian. Islam ni disuruh kita sentiasa taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi takut jadi macam tu. Itu sebab itulah kita ini dalam Islam ada disebut taghrib. Taghrib dengan tarhib. Okey, nak mengembirakan taghrib. Okey. Ni taghrib okey, taghribun galakan, tarhibun iaitu ancaman. Ya, ada dalam Islam macam tu. Dia kalau kita ambil supaya kita orang kata rajin. Okey, ada mood untuk buat. Jadi sebab apa? Sebab nak latih kita. Okey, mana nak sikit paksa-paksa tak jadi. Okey. Dan ada masa dia tarhib. Ni tarhib ialah dia ancam sikit kita supaya kita takut kita tinggal perkara tersebut. Jadi dalam Islam dia ada sifat-sifat seumpama itu. Okey. Dia ada, kalau taghrib ni disebut wa'dun, janji baik. Okey, tarhib wa'idun, janji buruk. Okey. Wa'dun janji baik, wa'idun janji buruk. Okey. Contohnya janji ni amalan kita akan digandakan. Okey, masuk syurga. Yang ni wa'id, diancam dengan neraka, diancam dengan azab Allah. Okey. Jadi dalam Islam kenapa ada benda tersebut? Supaya maknanya kita mempunyai orang kata satu perasaan untuk buat ataupun untuk tinggal. Okey, berbanding dengan kita menyusah-nyusahkan. Okey. Jadi itu termasuk dalam kategori maknanya bagaimana ya, Islam ni adalah agama yang memberi kemudahan kepada kita. Di samping itu memohon pertolongan Allah di dalam mengerjakan amalan dan ketaatan, iaitu melakukan dalam waktu-waktu yang ada himmah. Himmah ni cita-cita, keinginan. Okey. Dan semasa rajin gemar. Okey. Umpama diri di dalam mengerjakan amalan serupalah dengan keadaan orang musafir menuju satu tempat. Jadi kalau kita musafir berjalan tak berhenti-henti umpamanya. Siapa pekat berhenti KO tu. Tapi okey, nampak tempat yang menarik berhenti sekejap. Okey, tengok pemandangan, boleh minum air, maka dia akan cah balik semangat kita. Begitu juga dengan amalan kita. Sebab itulah okey, pengalaman kita mengaji umpamanya, kalau boleh nak ponten memang nak ponten. Okey, umpamanya masa-masa kita kecil, anak suka benar tu, anak mengaji rumah tok ki anak. Kalau hujan suka sangat tak. Sebab tak payah pergi mengaji. Okey. Suka sangat kalau hujan. Jadi sebab apa? Sebab dia sifat ilmu ni sifat berat. Kan? Tetapi lepas kita mengaji lama dah, kena rotan dah sampai ni Quran ni tok ki anak memang gagal. Anak berapa kali ni kena tampar. Okey, tampar lepas tu baca gagak-gagak silap. Lambat baca kena tampar lagi. Masa tu. Rasulullah. Tapi sekarang baru tahu. Maknanya kesan daripada didikan ilmu, banyak manfaat kita dapat. Tapi dulu memang rasa malas. Sebab memang berat. Sebab itulah dia bab ilmu ni dia mesti berterusan. Bab belajar mesti tulus zaman. Kalau boleh sepanjang masa. Sebab apa? Dia tak boleh mengaji sekali mengaji. Kita itu semua, masuk itu semua. Sebab apa? Sebab ada masa dia. Okay. Begitu juga dalam agama. Kan? Dalam agama ni memang kita kena slow-slow, kita kena latih, kena didik, kena pupuk sehingga datangnya kesukaan kepada kita ataupun datangnya kita kata penghayatan kepada kita. Itu yang ini dimaksudkan di dalam perlu ada himmah. Okey, waktu-waktu yang kita rasa kita bersemangat untuk kita laksanakannya. Okey. Jadi itulah yang kita dapat daripada maksud agama ini mudah, iaitu
sememangnya yang pertamanya ialah Allah sediakan agama ni bukan untuk nak membebankan kita. Okey, sebab tu anak pernah sebut dahulu, bagaimana kita melihat agama, begitulah cara hidup beragama kita. Ada orang melihat agama menyusahkan, merimaskan, mengongkong. Okey, maka dia akan sentiasa lagi pada agama. Okey, yang kedua, dia melihat agama tak penting, maka dia akan cari agama di saat dia tak ada pilihan. Ada kematian, dia carilah untuk uruskan jenazah. Okey, solat dia isap rokok belakang. Kenapa? Sebab dia pun tak pernah solat. Sebab baginya agama tak penting. Dan yang ketiga, ada orang melihat agama, pentingnya agama seumpama nyawa. Berpisah nyawa dengan badan, tak ada harga pada kita. Begitu juga baginya agama ni, kalau dia tinggalkan agama, dia akan dalam kehinaan, dalam kerugian. Jadi ilmu penting untuk kita nak melihat bagaimana sikap kita terhadap agama, sebab kita dah faham agama ini sememangnya sifatnya maslahah. Dia suruh maslahah, dia larang pun maslahah. Itu yang pertama. Okey, yang keduanya ialah Allah tidak memaksa kita lebih daripada kemampuan kita. Kalau lebih kemampuan, Allah dah sedia jalan keluar, iaitu rukhsah. Okey, kalau supaya kita musafir contohnya kan, boleh jamak, boleh qasar. Okey, kalau sekarang ni ada orang nak masuk operation dijangka 8 jam, okey, dia boleh jamak. Jamak boleh, qasar tak boleh. Qasar untuk musafir saja. Okey, jamak dalam keadaan tertentu daripada musafir ada keharusan dia. Okey, semua itu adalah untuk kemudahan. Okey. Dan yang ketiganya ialah Allah Subhanahu Wa Taala kata bagi booster kepada kita supaya nak beri semangat kepada kita. Contoh tadi kan, amalan-amalan tertentu Allah janjikan dengan ganjaran yang besar. Lailatul Qadar, okey, Ramadan, kemudian apa tadi, puasa-puasa, okey, dan zikir-zikir tertentu, supaya galakan-galakan inilah kita dapat meningkatkan diri kita. Tapi jangan memaksa yang menyebabkan di luar kemampuan kita, akhir sekali membawa kepada kita meninggalkan agama kerana jemu, kerana dan sebagainya lagi. Sebab kita manusia biasa kan. Itu antara bagaimana kita nak jadi seorang muslim yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tengok hadis yang ketujuh. Rasulullah dikunjungi oleh rombongan Rabi'ah. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala inna wafda Abdul Qais lamma atau an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala manil qaumu aw manil wafdu qalu Rabi'ah qala marhaban bil qaumi aw bil wafdi ghaira khazaya wala nadama faqalu ya Rasulullah inna la nastati'u an na'tika illa fi syahril haram wa bainana wa bainaka hadzal hayyu minal kuffar mudar famurna bi amrin faslin nukhbir bihi man wara'ana nadkhul bihi al jannah wa sa'aluhu 'anil ashribah fa amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'in amarahum bil imani billahi wahdahu qala atadruna mal imanu billahi wahdah qalu Allah wa rasuluhu a'lam qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa siyamu ramadan wa an tu'tu minal maghnami al khumus wa nahahum an arba'in anil hantam wad duba wan nakir wal muzaffat wa rubbama qala al muqayyad wa qala ihfazuhunna wa akhbiru bihinna man wara'akum. Jadi hadis ni panjang sikit. Maksudnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahawasanya manakala rombongan Abdul Qais datang kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah junjungan menanyakan
daripada golongan ataupun daripada rombongan mana mereka itu. Nabi tanya, siapa mereka itu? Okey, yang mari ni. Maka berkata mereka, kami daripada golongan Rabi'ah. Kami ni daripada keluarga Rabi'ah. Keluarga besar juga lah ni. Okey. Mana daripada suku mereka. Okey, junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW bersabda, berbahagialah, maknanya mengalu-alukan kedatangan mereka. Okey, selamat datang golongan ataupun rombongan ini. Tidaklah mendapat mereka itu akan kerugian dan tidaklah pula kekesalan. Maknanya Nabi mengalu-alukan kedatangan mereka dan menyatakan kedatangan mereka ini adalah perkara yang baik. Maka mereka berkata, wahai Rasulullah, bahawasanya kami tiadalah berkuasa datang kepada engkau kecuali dalam bulan haram. Jadi kami ini tak boleh nak datang di sini ya Rasulullah melainkan bulan haram. Sebab apa? Bulan haram, bulan yang diharamkan, yang mereka ini sepakat untuk mengadakan gencatan senjata. Kalau musuh pun maknanya mereka tidak akan berperang. Okey, kalau buat, mereka dilihat sebagai seorang yang melakukan kesalahan yang amat berat walaupun pada zaman jahiliah. Okey, jadi apakah bulan haram, nanti kita bincang nanti. Okey, kerana di antara kami dan di antara engkau ada puak ini yang terdiri pada orang kafir Mudar. Ini nama kabilah mereka lah. Maknanya kami nak datang ke Madinah ni, kami kena lalu perkampungan ataupun kawasan Mudar, yang kami bermusuh dengan dia. Sebab itulah kami datang, hanya boleh datang pada bulan haram saja. Okey, bulan haram ada 4. Okey, 3 campur 1. Okey, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, satu lagi Rejab. Okey, Rejab. Depan. Sebab apa Rejab duduk jauh daripada yang lain? Nanti kita faham. Okey. Maka perintahkanlah kami dengan satu perintah yang jelas lagi sama, supaya kami khabarkan dengan dia kepada mereka yang di belakang kami. Maknanya berilah taujihat, nasihat kepada kami, supaya kami boleh sampaikan mereka yang maknanya yang kemudian daripada kami ataupun mereka yang berada di perkampungan kami, dan kami dapat masuk dengan dia akan syurga. Dan dengan nasihat Nabi ni, maknanya kami boleh sampaikan kepada kabilah kami, dan juga kami boleh masuk syurga. Okey. Lalu mereka bertanya daripada minuman-minuman. Jadi dia bertanya tentang hukum-hukum berkaitan dengan minuman lah. Sebab orang Arab ni, sebenarnya orang Arab ni dengan Arab bira dengan Arab ni dekat sangat, sehingga kan menjadi orang kata tema, antara tema utama dalam syair mereka. Dalam syair mereka, apabila orang datang mengajarkan haji, dia ada pasar. Zulmajas, Muqas umpamanya. Kalau kita ni lebih macam stadium lah, ataupun tempat-tempat perhimpunan, konsert ni. Ni. Jadi orang yang mampu bersyair, dia memang taraf selebriti lah kalau kita ni. Jadi antara konten syair mereka ialah Arab. Bermakna dekat dengan dia orang. Walaupun mereka nabis, buat arak daripada kurma, buat arak daripada ni umpamanya, tetapi arak yang memabukkan. Jadi dia tanya lah, maka biasalah orang masuk Islam kan, maka sudah pasti benda tu benda biasa dengan mereka. Jadi mereka pun bertanya tentang minuman-minuman, tapi Nabi jawab tambah sikit lagi. Nabi tak jawab sekadar minuman, Nabi jawab kamu buat 4 perkara, tinggal 4 perkara. Yang tinggal 4 perkara itu termasuklah antaranya yang Nabi akan ceritakan tentang persoalan mereka. Jadi yang kita boleh tengok di sini, sebab apa Nabi, orang tanya lain, Nabi jawab lebih pada orang tanya. Yang pertama, sebab Nabi ini cakap dari wahyu. Mungkin apa yang Nabi sampaikan ini yang Allah wahyukan. Kenapa? Kerana keadaan setempat mereka, benda ini, ilmu ini, maklumat ini penting. Sebab itulah kan ada orang tanya Nabi, ayul amal afdal, apakah amal paling afdal? Nabi jawab, orang kata mana satu ni? Kejap jawab ini kan. Sebab Nabi jawab berdasarkan kepada apa masalah orang tu. Dia tanya ayul amal afdal, Nabi kata birrul walidain, buat baik pada dua ibu bapa. Mungkin masalah dia ialah hubungan dia dengan ibu bapa dia.
Lepas tu dalam hadis lain, dalam keadaan lain pula tanya pada Nabi, ayu amal afdal? Nabi kata as-salatu ala waqtiha. Solat di awal waktu. Mungkin masalah dia ialah solat. Sebab Nabi bercakap dengan wahyu. Sebab itulah kadang-kadang ada ketikanya orang tanya lain, Nabi bukan jawab soalan tu saja, Nabi jawab soalan lain sekali. Okey. Ataupun Nabi menjawab kepada persoalan yang paling asas, paling utama. Contohnya orang tanya tentang ada 3 orang dia berperang ni. Pertama berperang kerana dia ini nak tunjuk dia wira, kerana riak. Yang kedua nak berperang kerana sifat asabiyah, semangat kebangsaan dia, kabilah dia. Yang kedua dia berperang kerana apa? Kerana riak atau selana. Okey, yang tadi kerana dia nak jadi wira. Okey, ayu dzalika fisabilillah? Mana satu yang harus fisabilillah? Nabi tak jawab sebenarnya yang ni. Nabi kata bagi definition. Nabi kata man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fisabilillah. Barang siapa berperang maknanya buatlah apa saja amalan untuk meninggikan agama Allah, itulah fisabilillah. Maknanya lepas ni apa saja yang kamu nak tinggikan agama Allah, fisabilillah. Bermakna sebab itulah guru yang paling hebat, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia boleh jawab persoalan yang kadang-kadang orang tu tak tanya pun, tapi dia ada persoalan yang dia perlu cari. Nabi jawab apa-apa. Itu hebatnya Nabi, kerana Nabi dipandu oleh wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka disebutkan, perintahkan kami dengan satu perintah yang jelas lagi sama supaya kami khabarkan dengan dia kepada mereka yang belakang kami, dan kami dapat masuk dengan ia, iaitu dengan apa yang Nabi beritahu tadi, akan syurga. Lalu mereka bertanya pada minuman-minuman, maka ia menyuruh mereka dengan 4 perkara. Ia itu Nabi. Nabi menyuruh mereka dengan 4 perkara dan menegah mereka dengan 4 perkara. Iaitu ia menyuruh, iaitu Nabi SAW menyuruh mereka beriman dengan Allah yang Esa. Jadi dia orang ni kan orang beriman dah. Kan? Dia orang beriman dah. Kenapa suruh beriman lagi? Maknanya suruh menambahkan lagi keimanan. Sebab ada satu kisah dalam surah Al-Hujurat. Orang Badui datang kepada Nabi, dia bawa buah-buah sebagai zakat. Maka qalatil a'rabu amanna, berkata Arabi, orang Badui ni yang baru masuk Islam, amanna, kami telah beriman dengan kami bayar zakat. Bawa sebagai zakat kan. Maka Allah kata amanna kullam tu'min. Nabi kata, Allah kata, wahai Muhammad, beritahu kepada mereka kamu masih lagi belum beriman. Maknanya belum benar-benar beriman dalam arti kata sebenar. Walakin qulu aslamna, katakanlah kami telah Islam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Lamma ni sedangkan belum, kata belum lagi orang kata secara sebenarnya masuk keimanan dalam diri kamu. Ini yang orang membezakan iman dengan Islam, antaranya ialah dalam ayat, iaitu iman ialah kepercayaan yang solid. Kadang-kadang dalam kepercayaan ada lagi benda-benda kan, yang beramal dengan sihir, yang beramal dengan ni umpamanya. Sebab masa jahiliah macam-macam. Jadi dia Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah, dengan solat, tapi iman ini kena baiki lagi, kena perbetulkan lagi, kena improve lagi. Itu Islam adalah amalan zahir, iman adalah kepercayaan dalam hati. Kalau dalam satu ayat dua-dua ada, ayat iman, ayat Islam, dalam satu ayat dua-dua ada. Tapi kalau dalam satu ayat ada iman saja, ada Islam saja, dua tu makna sama. Contohnya Allah suruh kita berpuasa. Allah kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Mana orang Islam? Orang Islam imam sama, iaitu orang yang percaya lafaz dan buat. Tapi kalau tadi orang yang dah lafaz dah Islam dah, tapi iman belum solid lagi. Sebab itulah mereka ini kalau kita tengok sudah beriman, cuma Nabi suruh lagi, iaitu beriman dengan Allah yang Esa. Sebab apa? Mungkin ada amalan-amalan kepercayaan. Sebab kita macam kita dululah kan, orang beramal dengan tangkai-tangkai lah, dengan ni lah, macam-macam kan. Jadi banyak lagi. Sebab Islam datang ni mungkin bukan boleh hapuskan semua. Sebahagiannya nak hapus semua tu bukan senang. Jadi apakah iman dengan Allah yang satu, yang Esa ini?
Okey, mereka maka ia bersabda, Nabi bersabda, apakah iman dengan Allah yang satunya? Maknanya kamu tahu tak mana beriman dengan Allah ini? Maka mereka berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka sabda Nabi SAW, iaitu maksudnya ialah menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu pesuruh Allah, iaitu rukun Islam lah, syahadah. Mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa dalam bulan Ramadan, dan bahawa kamu memberi daripada harta rampasan sebanyak 1/5. Jadi sini tak sebut tentang haji, dia sebut tentang harta rampasan perang. 1/5 ini maknanya untuk Allah, untuk Rasul, untuk anak yatim dan sebagainya lagi. Okey, bila mereka dapat harta rampasan perang, maknanya mereka boleh bahagi kalangan mereka, tapi 1/5 akan diberi kepada golongan yang disebut tadi. Okey, jadi sebahagian daripada ajaran Islam juga. Jadi kenapa tak disebut haji? Jadi nanti ada perbahasan dia. Dan bahawa kamu memberi daripada harta rampasan sebanyak 1/5. Dan ia menegah mereka daripada 4 perkara, iaitu arak yang diperbuat daripada guri. Okey. Dan di dalam kulit labu air, maknanya arak yang disimpan dalam macam-macam lah. Kalau guri ni tahu guri, macam terpayar juga. Okey. Labu air pun lebih kurang jugalah. Ataupun di dalam perdu pokok, maknanya yang di proses penapaiannya yang ditinggalkan macam tu. Kalau kita umpamanya nira, umpamanya kan, maknanya lama-lama dia ada proses dia akan memabukkan, kemudian dia akan jadi cuka umpamanya. Okey, yang disimpanlah. Dan di dalam tempayan yang dilumurkan dengan minyak hitam, maknanya yang orang simpan untuk tempoh yang lama. Dan boleh jadi ia berkata al-muqir, mengganti kepada al-muzaffat, iaitu nama tadilah, istilah tadi, istilah yang merujukkan kepada tempayan tadi. Okey. Yang muqayyad. Muqayyad. Okey, dan ia bersabda, peliharalah kamu sekaliannya dan kabarkanlah dengan sekaliannya kepada mereka yang di belakang kamu. Okey. Jadi ini pesanan Nabi kepada rombongan daripada kabilah, iaitu daripada Rabi'ah. Okey. Yang pertama diterangkan tentang Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni antara yang orang kata kalau tafsir ni, di antara tafsir yang paling menonjol. Okey, kenapa? Kerana Ibnu Abbas ni seorang yang orang kata cerdas. Okey, dan mempunyai pemahaman, kerana Nabi SAW pernah mendoakan kepada Ibnu Abbas. Ini doa yang kita baca biasanya untuk tahnik. Okey, antaranya doa ni lah, iaitu Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil, iaitu hai Tuhanku, berikanlah dia faham dan pengertian dalam agama, dan ajarkan dia takwil. Sebab tu dalam bab tafsir ni Ibnu Abbas antara orang yang paling tajam tafsirannya. Sebab itulah walaupun pada waktu itu Ibnu Abbas ni orang muda lagi, kita kata remaja lagi, tapi Sayyidina Umar dan sahabat yang lain tidak pernah meninggalkan Ibnu Abbas bila berbahas, khususnya dalam persoalan takwil ataupun tafsir. Itu antara kelebihan yang ada pada Ibnu Abbas. Okey. Pernah satu ketika Sayyidina Umar tanya sahabat, dalam banyak-banyak ayat mana yang paling kamu takut? Orang ni bawa ayat azab, orang ni bawa azab. Okey, maka Ibnu Abbas bila siapa tanya dia kata, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Barang siapa buat kebaikan walaupun sebesar zarah, paling kecil, akan dikira oleh Allah. Siapa yang buat keburukan walaupun kecil pun tetap akan dikira. Maka Sayyidina Umar kata, benar apa yang kamu kata. Itu di antara kehebatan yang ada pada Ibnu Abbas. Okey, jadi kalau siapa pergi ke Taif, ada kan maktabah Ibnu Abbas, sebenarnya itu kubur dia. Dia buat maktabah, dia tak bagi orang masuk. Okey, supaya maklumlah, ramai kan, macam-macam orang bila masuk. Tambah pula kalau Saudi bab kubur ni memang dia cukup anti lah. Okey, kemudian di antara perkataan beliau yang pernah dilafazkan. Okey, ini tak ada benda lah. Okey, kita tengok yang A. Rombongan Abdul Qais menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu
iaitu daripada anak-anak Rabi'ah. Okey. Kemudian dalam perenggan yang kedua, mereka pun bercerita menerangkan hal mereka dan meminta disampaikan perintah kepada mereka, lalu berkata, wahai Rasulullah, bahawa kami tiada berupaya datang menemui engkau kecuali pada bulan haram, kerana di antara kami yang berada di tanah Bahrain, kawasan itu kawasan Bahrain kalau sekarang lah, ya, ataupun yang berhampiran dengannya, iaitu kami, antara jarak kami dengan engkau dengan Madinah, ada puak yang terdiri pada orang kafir, iaitu puak Mudar, yang bermusuh dengan, yang ditakuti ada gangguan daripada mereka sekiranya perjalanan bukan dalam bulan haram. Jadi sejak dalam jahilah lagi. Okey, jadi bulan haram dia ada 4. Okey, yang pertamanya ialah anda sebut tadi kan, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Sebab apa 3 ni? Betul-betul. Sebab haji. Pertama, bulan haji bulan yang dijamin. Maknanya tidak akan diganggu walaupun mereka bermusuhan. Kalau ganggu, mereka akan berhadapan dengan pemulawan ataupun tindakan yang lebih teruk daripada orang lain. Ini disepakati. Okey. Dan haji ada bukan dalam Islam saja, sebelum Islam pun ada. Cuma haji dia bentuk lain lah. Berhala ada, okey, dan mereka bila buat haji umpamanya mereka sembelih binatang, lomo, darah di berhala. Okey, pada waktu malam umpamanya mereka tawaf dalam keadaan bertelanjang. Jadi itu cara mereka bila datang Islam, haji dengan cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian satu lagi ialah rejak. Kenapa jauh sangat rejak ni? Sebab rejak ni. Kata mana Muharram. Okey, rejak ni bulan tengah-tengah. Okey. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Okey, rejak. Maknanya rejak ni yang ke-6. Okey, sebab apa rejak? Jadi disebut di sini rejak ialah untuk membolehkan mereka mengerjakan umrah. Okey, tengah bulan. Okey, sekitar itulah Rejab, Sya'ban, Ramadan umpamanya. Itu dijamin. Dijamin supaya mana tidak berlaku pertumpahan darah. Okey, itu di antara bulan haram. Jadi mereka ini datang pada bulan haram untuk mengelakkan daripada pertumpahan darah. Okey. Jadi mereka bertanya tentang hukum minum-minuman yang halal dan yang haram. Jadi Nabi SAW yang telah sebut tadinya ialah mana Nabi tambah lagi 4 perkara yang disuruh dan 4 perkara yang dilarang, iaitu yang dilarang berkaitan dengan minuman. Iaitu disuruh persoalan berkaitan dengan keimanan, iaitu sebagaimana dalam rukun Islam, beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kemudian mendirikan solat, berzakat, berpuasa, kemudian dalam bab yang berkaitan dengan ghanimah, sebab peperangan masih lagi berlaku. Jadi dalam persoalan ini tidak disebut haji. Sebab apa tak disebut haji? Maka antara huraian yang disebutnya ialah, yang pertama ialah pada waktu itu tak difardukan lagi haji. Sebab haji difardukan lewat, iaitu pada tahun ke-9 Hijriyah. Sebab yang peringkat awal tu pergi, Nabi sendiri pun tak dapat mengerjakan haji. Kemudian Nabi datang, kali kedua itu adalah haji yang terakhir, Hajjatul Wada, sekali sempat buat. Yang kedua ialah mengatakan Nabi tidak menyebut haji kerana Nabi SAW sudah mengetahui bahawa mereka tidak berupaya untuk menunaikan haji. Sebab ada permusuhan, halangan daripada orang kafir Mudar pada waktu itu, yang mungkin mereka ini akan datang lebih awal lagi. Sebab biasanya Syawal mereka dah pergi, ataupun Ramadan lagi. Kalau kita orang dulu umpamanya pergi haji, bulan puasa dah pergi dah kan, 4 bulan duduk sana. Masa penguatkuasaan taklah begitu dahsyat lagi. Kalau sebelum ni lagilah. Kalau sebelum ni, sebab itulah Mekah menjadi pusat ilmu sebelum ni. Sebab nak pergi haji, pergi lah, duduk lama mana pun. Mula-mula dia pergi haji, dekat musim haji, tuk guru kita akan ajar bab haji. Di Mekah tu mana-mana ada tiang ataupun tiang-tiang besar ni, tuk guru ada situ.
Pergi lah nak ngaji apa. Okey, orang Melayu ada belah ni orang lain. Okey, jadi kita ngaji. Lepas habis haji, disambung pula dengan pengajian lain. Jadi kita duduk dengan lama-lama rasa seronok nak mengaji. Duduk 10 tahun, 20 tahun, balik bila ada alim, buka pondok pula. Pesantren. Sebab itulah berkembang satu masa dahulu dan berlaku penyelarasan seragam di Nusantara ni, bukan saja di Malaysia, di Indonesia ataupun kalau dulu di Filipina, terutamanya Mindanao, di Kemboja ataupun di kawasan yang bercakap dan bahasa Melayu dan mereka faham bahasa Melayu. Okey, seragam saja. Sebab apa seragam? Sebab tok guru sama di Mekah. Itu antara kehebatan sistem pengajian dulu. Dan Ana pernah pergi ke Kemboja masa buat ibadah korban di sana. Ana jumpa dengan seorang pakcik. Memang kalau kita pergi ke Kemboja, mukanya dengan cara serban macam tok kita cuma bila cakap boleh cakap lah. Yang Ana pernah solat lah di sana. Ana pergi Kampung Cenang, kita ada program di sana. Okey, dan kita buat program tetap lah. Jadi ada seorang pakcik itu, dia boleh cakap Melayu. Okey, sebab boleh bercakap Melayu? Sebab dia mengaji, okey, dia mengaji kitab-kitab Jawi. Dia boleh cakap Melayu, dan dia maknanya boleh lah. Sebab itulah satu masa dahulu memang Mekah ni menjadi pusat ilmu yang hebat. Okey. Jadi sebab antara sebab keduanya ialah sebabnya ialah Nabi mengetahui bahawa mereka ini maknanya tidak berupaya untuk mengajarkan haji. Jadi kalau sebut juga, okey, maknanya boleh sebut, cuma yang berkait dengan mereka mungkin menyebabkan mereka ini merasakan satu keperluan untuk pergi haji. Jadi risau pula, okey, dan sebagainya. Jadi Nabi lebih mengetahui keadaan mereka. Maka ada di kalangan ulama hadis yang menyatakan perkara ini Nabi tak sebut untuk mengelakkan daripada menyatakan perkara yang mereka tak mampu untuk nak lakukan pada waktu itu, mungkin selepas pada itu, okey, apabila Islam sudah berkembang, okey, dan sebagainya lagi. Okey, itu perkara yang berkaitan dengan kenapa tidak disebut haji. Okey, B, minuman yang dilarang, iaitu yang disebut di sini dalam perenggan kedua, mereka dilarang 4 minuman, iaitu arak yang dibuat dalam guri, dalam kulit labu air, dalam perdu pokok, juga arak yang ditakun dalam tempayang yang dilumur dengan minyak tar. Bermakna segala jenis arak. Okey, yang dilarang. Jadi bila disebut sini tentang arak, maknanya apa? Maknanya kemungkinan. Okey, mereka ini sebab jauh jaraknya, okey, jarang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih lagi mengamalkan amalan-amalan yang dilarang, termasuklah arak. Sebab itulah bila mereka minta nak tahu hukum, maka Nabi menyatakan perkara tersebut. Dan kalau kita tengok pengharaman arak itu sendiri dalam Islam memang hebat. Macam Anda sebut tadilah, arak dia dengan orang Arab jahiliah memang rapat sangat arak. Sebab itulah berlaku banyak permusuhan, berlaku banyak, sebab memang jadi makanan kebanggaan mereka. Tapi bagaimana dalam Islam, bila Islam datang totally dia boleh hapuskan. Itu hebat. Itu nak beritahu Islam ni bila datang daripada Allah, dia curi akidah. Bila curi akidah sami'na wa ata'na tu, bila datang larangan tu dia boleh tinggal. Cuma okey, dalam pengharaman arak, bagaimana kita melihat dia ada 3 kali, 3 fasa. Fasa pertama, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mana cerita tentang arak ni ada mudarat, ada manfaat. Mudarat lebih besar. Ini dari segi education ni. Okey, bagi dulu, jelaskan dulu. Yang kedua, dilarang minum arak hanya di waktu nak solat. Sebab ada sahabat yang silap baca kan, apa, la a'budu ma ta'budun, a'budu ma ta'budun. Okey, maka la taqrabus solata wa antum sukar. Jangan kamu mendekati solat dan kamu mabuk. Bermakna waktu lain tak larang lagi, waktu ni tak boleh. Dekat-dekat nak solat umpamanya atau area ni, kalaulah minum arak ni boleh mabuk dalam solat, dilarang. Sahabat boleh ikut. Kemudian yang ketiga,
turun ayat secara total melarang. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Seluruh sahabat yang ada tempayan ada buang keseluruhannya dan tidak lagi sentuh arak selepas itu. Ini hebat Islam, mampu nak mendidik, membina dan membangunkan ummah dengan arahan dia. Tapi pernah Syekh Hawa menyebut di Amerika Syarikat pada tahun 1930, oleh kerana zaman cowboy ni, memang arak cowboy ni rapat sangatlah kan. Okey, sekejap bunuh orang ya, mabuk. Maka mereka telah kerugian yang amat banyak. Maka mereka telah gazet satu undang-undang yang begitu ketat sehingga ada undang-undang hukum mati akibat daripada arak, sita dan sebagainya lagi. Mereka buat kempen selama 3 tahun dan pelaksanaan undang-undang yang ketat sehingga kan kata hampir 1 bilion harta telah disita akibat daripada arak dan denda, dan ada yang sudah dihukum mati, bunuh akibat daripada arak. Selepas 3 tahun perjalanannya dengan hukuman yang keras, akhir sekali tahun 1933 mereka umumkan kita kena hapuskan undang-undang bunuh umpamanya. Sebab apa? Sebab tak berjaya. Sebab apa tak berjaya? Sebab Islam dia menyuntik akidah. Okey, bila suruh sami'na wa ata'na. Tapi dalam keadaan menyuntik akidah pun dia bagi ilmu. Mula-mula beritahu macam ni, yang kedua macam ni, yang ketiga macam ni. Sebab apa? Sebab memang manusia bukan senang nak tinggal benda seumpama ini. Jadi itulah hebatnya dalam agama Islam. Dia boleh mampu untuk membentuk manusia sehingga Nabi berjaya membentuk manusia yang paling korak. Zaman jahiliah yang paling teruk ialah zaman jahiliah dekat dengan zaman Nabi. Okey, menjadi manusia yang paling baik yang telah dibentuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu yang berkaitan dengan rombongan Rabi'ah yang berkait dengan mereka meminta nasihat daripada Nabi. Okey, maka Nabi pun tambah sedikit, suruh maknanya buat 4 perkara yang berkaitan dengan persoalan nak bina keimanan, nak bina kemantapan, iaitu sebagai seorang Islam. Yang kedua, barulah Nabi respon terhadap perkara yang dilarang. 4 perkara dilarang, semuanya arak. Okey, maknanya mungkinlah kumpulan ini, kabilah ni, arak ni orang kata menjadi, orang kata masih lagi menjadi minuman dan amalan mereka. Okey, Nabi pun sebut dan mereka pun menerimanya dan berkata membawa balik nasihat Nabi itu kepada pengikut-pengikut yang lain. Okey, itu di antara yang kita boleh ambil daripada perbahasan tersebut. Okey, anda rasa ambil satu lagi. Okey, hadis yang ke-8, perbelanjaan untuk rumah tangga. Nak rehat dulu? Okey, kita rehat dulu lah. Anda semangat lagi ni? Okey, kita rehat dulu sekejap. Kemudian kita sama balik nanti. Hadis ke-8, kalau boleh anda nak habiskan hadis ke-9 dan ke-10. Kemudian kita sambung dengan ulum hadis sedikit. Okey. Ulum hadis nanti kita ulang kaji balik hadis sahih. Okey. Kalau zaman dulu tak boleh jawab kena berdiri.